وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 masih lagi di bawah tajuk sabar. Masih lagi di bawah tajuk sabar ini. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, bila mana Rasulullah mengalami sakit yang berat, Rasulullah mula pengsan kerana tekanan maut itu, kerana tekanan kematian yang menekan Nabi itu. Ya tawasyah tu dalam riwayat-riwayat lain pun kita tengok beberapa kali Nabi pengsan, lepas tu sedar semula, kemudian pengsan pula. Ini kesan daripada karb maknanya kekalutan nak menempuh sakrat mati tu. Lalu Fatimah berkata, kerana anak Nabi seorang ni ada ni, masih hidup lagi. Lalu Fatimah berkata, Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karba abata, oh alangkah sakitnya ayahku. Dia nampak tu. Kadang-kadang kalau kita tengok riwayat lain, ada kadang Nabi letak kain atas muka dia, nak menghadapi sakratul maut itu. Jadi Fatimah kata, wa karba abata, alangkah sakitnya ayahku. Lalu Nabi bersabda, tidak akan ada lagi kesakitan terhadap ayah engkau selepas hari ini. Tidak akan ada lagi kesakitan, kesusahan terhadap ayah engkau selepas ini, selepas hari ini. Maka bila mana Rasulullah telah wafat, qalat, berkata Fatimah, ya abata ajaba rabba da'ah, oh ayahku, dia telah menyahut seruan Tuhannya. Ya abata, oh ayahku, surga Firdaus adalah tempat tinggalnya, adalah tempat ia berada. Ya abata, oh ayahku, ila Jibril nan'ah, kepada Jibril lah kita mengadu ataupun menangisi. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, berkata lagi Fatimah radhiyallahu anha, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah at-turab, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab, sampai hati engkau, sampai hatikah kamu mencurahkan tanah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini Imam Nawawi susun di bawah tajuk sabar. Yang mana melalui hadis ini, kalau kita tengok, Nabi sendiri pun agak mana tercabar jugalah nak menghadapi kematian itu. Beberapa kali pengsan, dan dalam riwayat lain kadang-kadang Nabi letak kain atas muka tu, tak semua orang nampak bagaimana dia punya kesusahan nak menghadapi maut itu. Sebab manusia, Nabi ni adalah manusia seperti kita.
dia akan adalah perkara-perkara yang biasa berlaku pada manusia tu berlakulah pada Nabi SAW. Ni yataghashahul qarb, maknanya kekalutan, nak mati tu, sehingga menyebabkan Nabi jadi pengsan. Jadi di sini oleh kerana Fatimah dia berada di sisi Nabi SAW, jadi dia bukan mengeluh ni, ini kata-kata biasa yang keluar daripada seorang yang nak berpisah dengan seseorang yang disayangi. Jadi Nabi Fatimah sebut gitulah, seperti yang kita terjemah tadi. Jadi dalam hadis ini ada beberapa perkara yang kita boleh perhatilah, kita boleh tengok sebagai kesimpulan. Jadi yang pertamanya, melalui hadis ini kita dapati bahawa Rasulullah SAW, seperti yang saya sebut tadi, dia seperti orang lain, seperti manusia yang lain. Dia sakit, dia lapar, dahaga, sejuk dan sebagainya. Hatta ketika nak wafat, ketika nak menghembuskan nafas yang terakhir, kita kata, dia menghadapi zahir, secara zahir ada nampak kesukaran juga, seperti orang biasa. Ketika malaikat nak cabut nyawa tu, sampai pengsan beberapa kali. Ini maknanya basyariyah, kemanusiaan Nabi itu dia tak hilang. Nabi ni manusia. Cuma bezanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sahaja beza. Hal lain tak ada beza. Nabi lupa, ada Nabi tak ingat dalam kehidupan biasa. Maksum Nabi itu ingin saya jelas sebut lagi. Yang dikatakan maksum Nabi itu untuk jaga syariat, untuk jaga agama. Dalam bab kehidupan biasa ni boleh berlaku pada Nabi. Bahkan maksum itu sebenarnya kalau kita baca, kita kaji molek, dia bukanlah menafikan sifat insaniah itu. Maksum Nabi ini adalah dengan maksud supaya Nabi ini tidak tersalah, dosa kecil dan dosa besar, dan kesalahan yang paling besar yang terjaga dengan sebab maksud, kesalahan dalam bab agama dia tak ada. Itu maksud maksum itu. Bukan bermakna bila Nabi itu maksum maka dia hilang sebahagian sifat kemanusiaan itu. Tak ada, tempat itu kekal seperti biasa. Di sinilah kita tengok beza di antara maksum dalam konteks agama kita dengan maksum dalam konteks kita kata fahaman salah Syiah ni, kita kata situlah beza. Dia maksum dia tu sehingga hilang sifat manusia. Tu konsep maksum dalam Syiah sehingga hilang sifat manusia. Tak lupa, bahkan Khomeini kata kalau tergambar imam tu lupa, kafir selalu orang tu. Makna dengan maksum dia tu, dia punya maksud tu lebih daripada ta'rif maksum yang difahami oleh orang Islam terhadap para Nabi alaihi wassalatu wassalam itu. Teruk. Jadi seolah-olah kita nampak sifat maksum yang diletakkan oleh Syiah pada imam dia ni, sehingga mengangkat imam dia tu ke tahap melebihi tahap manusia. Sebab tu kalau kita tengok ada, kita nampak macam Tuhan. Kadang-kadang kata bukan kata macam Tuhan, memang Tuhan. Kadang-kadang kita nampak begitu. Dah tak lupa, tahu segala butiran pasir di pantai, helai daun yang berada di ranting-ranting kayu, di pokok kayu, semua tahu, tidak terselindung. Muhit ilmu para imam itu. Saya tekan sebut waktu tu supaya, kerana ini istimbat, ulama sebut itu sebagai istimbat pada hadis ini. Sebenarnya perkara ini sangat penting kita faham kedudukan, supaya kerana ramai golongan sesat yang berkait dengan cinta pada Nabi SAW. Bukan sesak kerana benci pada Nabi, tapi sesak kerana cinta pada Nabi. Cinta yang salah, salah dalam mencintai Nabi, melepasi had yang diizinkan oleh syarak. Cinta ke Nabi sehingga menganggap Nabi ni bila dia mati dia lebih hidup daripada semasa dia hidup. Ni berat ni. Sehingga dia pergi kubur Nabi, dia minta doa direct dengan Nabi SAW. Menyeru nama Nabi seperti menyeru nama Tuhan. Itu perkara yang tidak boleh. Itu benda yang jelas dalam kitab Risalatul Tauhid,
Syah Ismail Syahid, dia buat satu tajuk khusus. Apa yang Allah khususkan kepada diri dia tidak boleh kita guna untuk makhluk. Dia senar cukup baik kita tu. Risalah Tauhid yang digunakan di Darul Qasas untuk tahun 3. Cukup baik kita tu. Dia buat tajuk khusus. Apa yang Allah khususkan untuk diri dia dalam bab amaliyat, perbuatan-perbuatan zahir ni, ataupun dalam bentuk nidak, seruai-seruai dan sebagainya, doa khusus untuk Allah yang disebut dalam Quran, kita tak boleh guna untuk orang lain. Tak boleh guna untuk makhluk tu. Walaupun bunyi seru nama wali, seru, tak boleh. Kalau tidak jadi syirik pun, itu sudah berada hampir makruh. Kalau tidak makruh lah dia kata. Kalau tidak syirik pun, maknanya hampir, menghampiri syirik itu. Kalau tidak syirik secara total pun, walaupun setengah ulama kata syirik lah, setengah kata boleh membawa pada syirik, tapi dia main gitu, boleh membawa pada syirik ataupun syirik, benda ni bahaya. Jadi perlu jelas tu. Sebab itulah hadiah-hadiah kita tengok Nabi, para sahabat Nabi kalau kita baca tentang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar ni tak ada yang paling saya pada Nabi, tapi tak pernah dia melakukan perkara-perkara seperti yang dilakukan oleh setengah-setengah umat Islam. Tak pernah. Dia pergi kubur Nabi, sekadar tengok pergi jerit doa pada Nabi, sekadar itu yang kita tengok. Tak pernah, tidak ada satu kenyataan pun Sayyidina Abu Bakar oleh kerana saya pada Nabi pergi kubur Nabi tu, dakak kubur Nabi, kereboh, menangis, terhinjuk-hinjuk, tak ada. Cuma tengok kepada Nabi, selawat, mengalirkan mata, teringat apabila siapa lari, berapa lama bila lari tubik pada Madinah, bila tua dah baru kelip mari tengok ke Nabi. Tapi pergi sama doa ke dia duk mengajar, duk menyebarkan hadis. Bila balik-balik cuba melakukan azan, hampir nak cancel, teringat pada Nabi. Sekadar tu ya. Tapi tidak duk jerit menangis-nangis di kubur tu, tak ada. Itu perasaan basyariah, perasaan kemanusiaan. Saya sangat pada Nabi Bilal, sebab dia bebas daripada hamba kepada manusia, jadi hamba kepada Allah, dia bebas. Sebab manusia ni kalau dia jadi hamba kepada Allah, dia akan jadi bebas hidup dia. Tapi manusia ni kalau dia jadi hamba, hati dia jadi hamba pada manusia, hidup dia akan terpenjara. Itu manusia. Sebab tu kalau nak bebaskan manusia, biar dia jadi hamba Allah, sebenar-benar hamba, dia akan jadi bebas. Dia tidak terikat dengan apa. Melalui hadis ini juga kita boleh faham bahawa tidak mengapa, tidak menjadi kesalahan lah kita sekadar merayu ataupun kerja kita kata sebuah kenyataan Fatimah ini, wa karba abatahu ayah, sekadar tu duduk sebut tentang ayah dia macam kita terperasa hibah, nak di mana hibah, sekadar ni tak apa, tidak dikira sebagai niyah, tidak sebagai meratapi. Sebab hal ni berlaku ketika sedekat Nabi wafat dan selepas Nabi wafat pun dia ada lagi dalam bentuk hibah, kehibaan hati seorang anak terhadap ayah dia, menyebut perkara sekadar ini tidak menjadi masalah. Kerana Nabi larang dalam banyak hadis tu, siapa sebut nak tak ada dalam tunggak hidup saya gini, siapa habis ni buai setengah tu, buai pakaian tubuh, tepuk-tepuk kepala, tepuk-tepuk dada, meraung-raung, kita kata bertempik dengan suara yang didengari oleh orang yang berada di jarak yang jauh. Benda-benda gitu tu di zaman jahiliah memang berlaku. Hak tu dikatakan an-niyahah. An-niyahah. Bahkan ini termasuk dalam niyahah juga, masa berkumpul di rumah si mati tu. Tu mengikut ulama kita, Imam Syafi'i SD pun kata gitu, berkumpul di rumah si mati menyebabkan berkumpul dengan ramai-ramai lah jadi. Sebab itulah setengah ulama dia jaga ketika orang ramai tu dia tak giliar dulu. Sebab tengok kubur. Ada sebut dalam kitab ni, nak mengelak daripada zahir hadis Nabi tak siwi jadi sebagai perayaan di kubur tu. Kita tengok orang ramai tak sagi, kita tak ada orang. Itu ada sebut dalam kitab. Takut pergi ramai-ramai, jangan tu main. Setengah kubur boleh jual kepuk tepi pagar. Saya tengok dah. Apa tu sebab dia pergi sentuk macam perayaan. Aku siapa tahu tu kita elaklah sikit. Jangan sampai jadi gitu. Jangan sampai jadi gitu. Sebab tu sahabat-sahabat ni tengah malam dia memang tak ada orang tengah malam.
Tengah malam tak ada orang. Tapi tempat kita ni kalau pergi ni kata macam-macam. Ni ada buah ke dia ni kata dah. Di kubur tengah malam aku nak tikai nombor ekor. Parahannya doa kubur hari dia tu pada waktu malam. Kerana ketika Nabi di kubur, doa kan kita di kubur, kalau Nabi ajar doa di kubur tu, waktu tu berlaku hadis tu, wurud hadis tu adalah berkait dengan Nabi di kubur pada waktu malam, alah pagi lah. Ketika dia bermalam di rumah Aisyah itu. Jadi sekadar ni tak apalah. Jeri kadang-kadang mak kita kematian ayah kita dia jeri misalnya sebagai contoh lah, sekadar jeri rebuh orang terpaksa begitu biasa. Tak apa, sekadar itu tak apa. Tapi kena ingatlah, jangan sebut kau-kau yang melambaikan tidak boleh terima takdir Tuhan. Tadi. Itu yang disebut oleh ulama. Jangan melambaikan soalan macam kita tak boleh terima. Menangis Allah sakitnya saya, itu keluhan secara insaniah, kemanusiaan. Dia boleh terima. Cuba tengok akhir dia kata atabat. Allah dia kata tergamuk duk curah tanah atas jasad Nabi ketika sahabat sedang timbul tanah tu lah di lubang kubur Nabi tu. Tergamuk itu sebut orang yang sedih. Dia bukan tak boleh terima Nabi mati. Sekadar tu tak apa. Sekadar itu tidak apa. Ni ada kenyataan adalah dari segi fiqh, ulama fiqh dia istinbat hukum daripada hadis. Yang pertama, mana hukum tawajjuh dia panggil. Tawajjuh sepasal ni lah. Mana sebut Allah sakitnya ayah saya, Allah sianya kan, sekadar tu tawajjuh dia panggil. Ketika seseorang itu sudah bertarung dengan maut itu, sekadar itu tak apa. Seperti yang berlaku pada Sayyidatina Fatimah, puteri Nabi SAW. Sekadar itu tak apa. Dengan suara yang tidak kuat, sekadar itu tak apa. Allah sakitnya mak, Allah siap gitu, sekadar tu ya. Sabarlah mak. Jadi bunyi suara dalam keadaan heboh lah. Nadab ni dalam keadaan bukan mengeluh, makna suara yang keluar dalam keadaan heboh itu nadab. Sekadar itu tak apa. Bahkan Nabi kata itu tanda manusia hati dia hidup, hati dia segar, hati dia ada rahmat. Dia akan lahir benda gitu. Mana hati yang fitrah dia betul, dia tubik gitu. Tu Nabi sebut dalam hadis. Kita akan tengok hadis lepas ni, bagaimana keadaan Nabi sendiri ketika saat kematian keluarga dia. Demikian juga tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, mereka mengistimbatkan hadis ini dengan menyebutkan kalau sampai ke peringkat menangis tak apa lagi. Menangis dekat apa ni kita kata orang nak mati tu, tak apa lagi, sekadar menangis. Sebab kata taklif tu siah ni sampai menangis punya suara kuat macam bertepik gitu. Tu lagi. Sekadar buka tak apa lagi. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sebut, walau bagaimanapun tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i menerima bahawa tidak menangis sekadar nadab, sekadar hibah seperti berlaku pada Fatimah, hatulah hak terbaiknya. Hatu malah. Tapi kalau sekadar menangis biasa-biasa gitu, tu tak apa lagi. Jangan menampak sakit hilang pertimbangan. Hak taklif tu ulama kata taklif sebut kata-kata yang melambaikan kesal dengan kematian. Tu taklif. Misalnya nampak taklif tu ilmu kenyataan, taklif kenyataan tu mana takdir lah. Jangan sampai nampak begitu, kena jaga. Sebab apa yang ulama sebut boleh taklif ni? Sebab nak dapat kelebihan tu lah. Sebab dalam hadis banyak disebut bila kita kematian orang yang kita sayang, kita sabar. Sabar tu tahap mana? Apakah dengan jeri seperti Fatimah ni orang panggil tidak sabar atau gitu? Tak sabar lagi. Itu maksudnya. Masih dapat kelebihan lagi. Dia boleh terima kenyataan anak-beranak dia mati, keluarga dia mati dengan sabar wal pasti dengan ihtisab, dengan mengharap kepala, walaupun menangis, walaupun sepanjang Nabi sampai bergetar tubuh Nabi. Kita akan tengok hadis lepas ni. Sekadar itu tidak menafikan makna sabar. Itu sabar lagi setara tu. Tu. Jadi biar kita tahulah supaya kita tidak mudah buat kesimpulan kepada orang. Bila tengok orang kata tak boleh pala lah, mati sajalah. Jangan mudah-mudah lah. Kena tengok juga.
Walaupun dalam mazhab Syafi'i dia kata pada ketika itu apa yang kita tidak boleh tinggalnya dalam hati kita ni istighfar. Ya Allah ampunilah ayah saya. Nak sebut gitu dalam hati kita. Tu sebut dalam mazhab Syafi'i. Istighfar, minta ampun kepada orang yang nak mati tu. Tu molek. Bahkan dia sebut sini wajib tu kepada seorang anak, wajib dalam konteks adab lah. Mesti sebut gitu. Walaupun tak bunyi. Mari dia qasak gitu. Doa ni kita tak semesti bunyi mulut. Kita tawajuh masa kita duduk rosak, duduk talqin duduk talqin di telinga mak kita tu nak mati tu misalnya talqin. Tu lah dak ajar la ilaha illallah tu lah, dak ajar tu. Masa tu sengai-sengai tu kita molek kita istighfar, minta Allah ampunkan kesalahan ibu bapa kita. Dah orang nak mati dah ketika tu. Ketika ihtidar, ketika saat kematian. Yang kedua, mana menyebut kebaikan si mati. Kita sebut di mana sebut dengan sekadar menghargai dia. Hukmu dzikri mahasinil mayyit. Wa qad dzakara al-fuqaha annahu yajuzu ta'dadu mahasinil mayyit wa dzikruha ala nahwi ma fa'alat Fatimah. Mana kita sebut kebaikan si mati, mana dengan kadar yang patutlah. Sebut Allah gemulah ni dulu kan, Allah baik dan dengan khabar sekadar gitu. Sekadar gitu tak boleh. Keburukan dalam hadis lain sebut tak boleh sebut keburukan banyak, tak boleh. Sebut kebaikan tu tak apa. Boleh tu. Bahkan dalam mazhab Hanafi, dia pergi lebih jauh lagi. Dia kata tidak mengapa kita dalam keadaan hibah, kita menimbulkan perasaan saya sedih tu dalam bentuk hibah dengan kita mengungkapkan syair misalnya, tak apa lagi setahu tu. Kata mazhab Hanafi, bersyair. Jangan itu memang ahli sastra sedih dah tu pelik-pelik. No. Tak apa tu. Dengan syarat tidak ifrat, tidak melampau. Jangan melampau. Sebut ke mana pun syair tu tubik tu dalam bentuk menyebutkan kebaikan. Tapi dalam tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i sebut tak apa. Tak apa kita hibah dalam keadaan menyebut tentang mayat ini, sebut ayah-ayah dia, sifat-sifat dia, perbuatan dia, sebut dia dulu datuk nenek dia ni alhamdulillah orang baik belaka, kita sebut gitu. Tak apa dalam mazhab. Ulama sebut tak apa tu. Tetapi ni pokok Hanabilah. Hanabilah dia lebih tegas sikit. Hanabilah pokok Hambali ni dia lebih tegas sikit. Dia kata kalau telajak syair ataupun sebut kebaikan tu nampak agak telajaklah sikit. Dia tak sel lah. Dia kata kalau boleh elok juga, takut jadi melebihi had sehingga menjadi niyahah, menjadi meratap. Nak syair, nak gapo, nak sebut pun jangan sampai peringkat menjadi lebih-lebih, takut termasuk dalam niyahah yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita tengok orang Cina mati kan, kalau dia sebut kebaikan tu, dia ada khusus tu orang tu bahagia, hak dia bayar untuk menangis. Tidak anak-anak dia menangis, dia wikai sampai tangis seseorang, ada 10 duduk jeri dan dia ada skrip tu, keluarga tulis tu kebaikan orang mati gini-gini tu. Dia kata tu sebut guna mikrofon. Tu tak boleh lah lagu tu. Waktu dikira niyahah tu. Tu kan. Gitulah hadis ni. Cuma ada juga ulama sebut, maknanya hak ni menjadi dalil lah, walaupun setengah ulama dia tidak sebut, tapi setengah kitab dia ada sebut sebagai kesimpulan secara hak kecil-kecil lah. Hadis ni menunjukkan bahawa Fatimah seorang saja hidup pada waktu, sebab tak ada disebut anak lain. Dalam beberapa hadis Fatimah saja disebut. Ada ini bukti bahawa Fatimah saja yang ada ketika ini. Anak-anak Nabi sama ada lelaki ke perempuan. Hak lelaki tu memang mati kecil lah ke, hak perempuan pun tak ada. Dia selepas tu pun 6 bulan kan, kenyataan yang disebut tentang riwayat Fatimah ni 6 bulan saja selepas. Tak apalah tu.
Okay, hadis yang kedua, hadis yang ke-29. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbahu wa ibn hibbih radhiyallahu anhuma. Qala arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad ihtudira fashhadna فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. Diriwayatkan daripada Abi Zaid, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah. Maula ni mana hamba bebasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buah hati Rasulullah atau kekasih Rasulullah, orang yang paling dicintai. Wa hibbihi wa ibn hibbihi, kekasih dan anak kekasih. Sebab dua beranak ni semuanya merupakan hibbuh, kekasih Rasulullah, orang yang Rasulullah sangat sayang. Ini sebenarnya bukan kata-kata biasa ni. Hak ni di mana-mana kita jumpa kalau sebut ni hibbu Rasulillah. Habib, hibbu maknanya habib, orang yang disayangi oleh Rasulullah. Ni Zaid, Usamah ni dan ayah dia Zaid ni radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan redha Allah kepada mereka berdua. Kata Zaid, kata Usamah, yakni Abi Zaid. Usamah anak Zaid. Jadi Usamah ni kunyah dia Abi Zaid, ayah Zaid. Maknanya Usamah dia buah anak dia nama Zaid juga, serupa dengan nama ayah dia. Sebab tu Abi Zaid. Kata Usamah, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Fatimah itu. Seorang anak Nabi dia sebut, dia tidak sebut nama siapa, tak apalah, kita tengok dulu. Kata Usamah, dia kata mana anak perempuan Nabi SAW telah menghantar seorang utusan. Dekat ni ketika anak dia nak meninggal lah, dia hantar. Dia sebut, jadi dia suruh utusan tu dia suruh orang lah, utusan lah, royak ke Nabi bahawa anak saya qadih tudira. Qadih tudira ni diambang maut. Kalau kita sebut diambang maut, nak mati, kalau bahasa Kelantan kat nak mati, maknanya keadaan semput lah, kata nak mati dah. Anak lelaki saya, ibni tu anak lelaki. Fashhadna, marilah bersama kami, maksudnya. Suruh Rasulullah marilah. Maka Rasulullah telah menghantar, telah arsala, mana hantar wakil supaya sampai ke salam. Assalamualaikum, salam lah ke anak saya tu, royak ke dia gini, sampai kepada dia salam. Dan kata, dan Rasulullah sebut selepas salam tu, sebut supaya utusan tu sebut kepada anak dia, inna lillahi ma akhadha, apa yang Allah ambil tu memang milik Allah. Lam tu lam lil milk, dia panggil. Lillah tu bukan ikhlas kerana Allah tu, lillah tu maknanya milik Allah. Apa yang Allah ambil tu, anak kamu yang Allah ambil itu memang milik dia. Jadi dia ambil semula, hak dia dipinjam kepada kamu, seolah-olah begitu.
Dan untuk Allah, milik Allah lah apa yang dia telah berikan, itu hakikatnya milik Allah. Dan setiap sesuatu ada tempoh yang tertentu di sisi Allah. Hanya Allah saja yang maha tahu ajal kita bila kita mati. Hanya Allah saja yang tahu. Itu termasuk dalam perkara ghaib. Oleh itu Nabi kata sabarlah dan harapkan dan berharap supaya dapat pahala dengan ujian ini. Itu maksud tahtasib itu. Lalu anak perempuan Nabi hantar lagi wakil supaya Nabi mana marilah supaya Nabi hadir. Tuqsimu alaih, dalam keadaan mendesak. Tuqsimu alaih itu maksud dalam keadaan mendesak, bukan bersumpah-sumpah itu tidak. Tuqsim itu maknanya mana dengan lebih tegas. Jadi saya terjemah berdasar pada huraian hadis, saya terjemah tuqsimu alaih dengan mendesak Nabi liyatiyanha, supaya Nabi datang kepadanya. Lalu Nabi pun bangun, dan bersama Nabi pada ketika itu ada Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Zaid bin Thabit, dan beberapa orang lagi lah sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan redha Allah kepada mereka semua. Lalu diangkat anak lelaki itu, cucu itu, lalu diangkat cucu Nabi itu dan diletakkan di haribaannya, dan nafas Nabi pada ketika itu taqaqa, dalam keadaan ni taqaqa ni macam apa ni kita kata, semua riwayat kata siapa terakak kepala bau Nabi supaya nak kata menangis tak, tapi nak menangis menyebabkan dia jadi gaya kita panggil terhinjut-hinjut lah dia punya ni bahu ni, dada ni. Mana sedih Nabi dah pergi anak seolah gitu, teresak-esak lah kita kata, sehingga sahabat nampak digambarkan kepala bahu Nabi ni bergerak, itu terhinjut-hinjut lah kita kata. Fafadat ainah, lalu kedua belah mata Nabi mengeluarkan air mata, membasuh kedua belah pipi Nabi. Fafadat tu mana Nabi mengalirkan air mata, sedihlah. Lalu Sa'ad bin Ubadah kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadha, apa ini? Mana sahabat ingat, sahabat pelik lah. Ma hadha, kenapa sahabat begini? Gitu. Moga sebelum ni ada dah Nabi sebut, Nabi tak say, Nabi niyah tu, niyah tu tak boleh. Ketika berlaku mati, tiba-tiba Nabi sendiri bergerak-gerak tubuh dia kerana sedih bila cucu dia tu nak menghembuskan nafas itu. Nabi kata ini, fenomena yang kamu lihat ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikannya di dalam hati-hati hamba-Nya. Kerana kasihan kepada budak kecil nak mati ni, kerana kasih saya boleh menyebabkan jadi begitu. Dalam satu riwayat lain disebutkan hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ini fenomena yang kamu lihat ini adalah merupakan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam hati-hati hamba-Nya, dalam hati-hati sesiapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hamba-Nya. Sebenarnya ataupun hanyalah Allah akan merahmati, mengasihani dari kalangan hamba-hamba-Nya yang ada sifat kasihan belas itu, sifat merahmati orang lain. Mana kalau kita ada perasaan kasihan, sayang kepada orang, simpati pada orang, Allah akan juga simpati kepada kita. Itu maksud Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini, oleh kerana dalam perbincangan kita hadis Riyadhus Shalihin ini pertama kali kita jumpa nama sahabat bernama Usamah ni bin Zaid ni. Jadi saya sebut sikitlah. Sebab sebelum ni kita tak jumpa lagi. Ini kali pertama. Ini kali pertama. Saya sebut secara ringkas saja. Jadi Usamah bin Zaid ni, Usamah bin Zaid. Jadi Zaid tu bin Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah, Harithah bin Syarahil, sebut gitu. Ni dikira sebagai ni gelar dia. Ni gelar dia sampai kiamat orang akan sebut ni hibbu Rasulillah wa maulahu wa ibnu maulahu. Dia ni merupakan kekasih Rasulullah, dan ayah dia juga kekasih Rasulullah, dan dia ni asalnya hamba. Orang sebut gitu. Dia dilahirkan di Mekah sebelum hijrah,
Dan dia membesar dalam keadaan dia Islam. Kerana ayah dia Zaid bin Harisah ini, ayah Usamah ini, kana min awwalin nasi islaman, antara orang yang awal memeluk Islam dalam angka belasan, nombor belas dalam Sayyidina Abu Bakar ni yang ketiga masuk Islam. Kalau di kalangan tidak keluarga Nabi, orang yang mula-mula sekali masuk Islam. Jadi Zaid bin Harisah ni, ayah Usamah ni, orang mula-mula masuk Islam. Jadi mak dia wa ummuhu Ummu Aiman. Jadi mak dia tu nama Ummu Aiman, yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak siapa dia? Mak Zaid tu lah. Mak Zaid tu, mak Usamah itu, mak Usamah tu nama Ummu Aiman, Hadinatun Nabi, orang panggil, yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni dia berhijrah ke, dia ni muhajir, seperti yang kita maklum lah, sebelum Nabi wafat, antara kita kata projek akhir lah, perbuatan terakhir, dia kita kata projek terakhir yang Nabi buat, kerja terakhir Nabi buat, kerja besar adalah melantik Usamah ini mengepalai tentera, mengepalai pasukan tentera untuk pergi perang lawan orang kafir. Tetapi tak sempat berlaku peperangan kerana ketika Usamah sedang bergerak nak pergi perang tu, Rasulullah wafat, Usamah balik semula ke Madinah. Ringkas cerita dia, lepas tu Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar menjadikan agenda pertama dia selepas dia memerintah adalah menghantar tentera Usamah sambung hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk perang dengan Syam tu lah. Masa tu umur dia 18 tahun. Muda lah, 18 tahun masa tu. Dia ada sejarah dia lah berkait dengan ayah dia. Kita apalah cerita dia gitu ya. Selain daripada itu, biar kita tahu Usamah, kedudukan Usamah ni. Jadi dalam tentera tu, hak Usamah jadi kepala itu, yang duduk di belakang Usamah tu Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ni secara umum lah. Lepas tu sebab tu Sayyidina Abu Bakar tu pergi Umar tu gitu, ada sebab dia lepas hari tu. Ni kita sebut secara umum ni. Walaupun mereka awal hantar pergi, mana bergerak daripada Madinah pergi sampai kepada luar Madinah tu, tu Sayyidina Abu Bakar duduk belakang. Sayyidina Abu Bakar pegang kuda, tali kekal kuda Usamah. Sebab salah Usamah, Sayyidina Umar duduk belakang. Hak duduk belakang ni hak pelik-pelik saja ni. Sehingga dia kata, saya minta nak turun. Biar tuan hamba lah naik. Dia rasa tak nak sabar ni, dia umur 18 tahun. Saya nak bakar duk jalan kaki, saya nak duduk belakang. Sebab salah dia. Mereka cerita saya nak bakar taksi lah. Gitu. Okey, saya ringkas. Sayyidina Umar selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat memuliakan Usamah ini. Wa kana Umar bin Khattab yujillu wa yukarrimu wa ma laqiyahu illa qala. Sayyidina Umar ni sangat memuliakan Usamah, sehingga setiap kali dia jumpa mesti dia kata gini. Ni Sayyidina Umar ni setiap kali dia jumpa Usamah pasti dia akan kata gini. Assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah, tuwfiya Rasulullah wa anta alayya amir. Semua dia akan kata begini. Setiap kali dia jumpa Usamah dia akan sebut, salam sejahtera ke atas engkau, wahai amir. Padahal Sayyidina Umar ni Amirul Mukminin yang pertama. Sayyidina Abu Bakar tu panggil Khalifah Rasulullah, mengganti Rasulullah. Tapi bila dia jumpa Usamah, setiap kali jumpa, adalah kenyataan ibarat wa ma laqiyahu illa qala, maknanya setiap kali dia jumpa dia akan kata assalamu alayka ayyuhal amir, salam sejahtera ke atas engkau wahai amir, dan rahmat Allah ke atas engkau. Rasulullah wafat ketika engkau menjadi amir kepada saya. Tak jadi amir wan, muka Sayyidina Umar jadi tentera dia. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar jadi tentera dia. Tentera Usamah ni. Sebab tu dia kira Usamah ni amir. Dia sebut sama sebagai pujian kepada Usamah bin Zaid. Dan Sayyidina Umar ni menghargai dia. Bila Sayyidina Umar menjawab jawatan sebagai Amirul Mukminin selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengenang jasa Usamah ni. Sebab Usamah ni memang takuh dalam peperangan juga, panglima besar ni. Usamah ni dalam sejarahnya.
Sayyidina Umar beri salah satu alaf, mana 3,500 apa ni, dinar lah, bui kepada dia. Bui duit setahun peruntuk kepada dia sebagai penghargaan atas nama negara, mengenai jasa dia. Lahu bala'un hasanun, dia ni punya jasa yang sangat besar dalam aku, sehingga diberi. Tak apa lagu tu, mengikut ulama tak apa. Orang berjasa kepada negara ni boleh kaji bui peruntukan, bui tanah dia. Orang main badminton tak berapa je bui, kan besar gitu jasa. Rumah lagi tak bui, pencen sampai mati. Mana boleh bui nak orang kira berjasa lah, kira tu berjasa kepada negara boleh. Dan memang kita tengok ini menjadi budaya khalifah pada waktu, kepada isteri Nabi, kepada keluarga Nabi, dia bui sejumlah wang itu. Lepas tu ulama-ulama yang disegani dia bui. Tu maknanya kerajaan itu dia pandai mengagihkan harta, munasabah dia kena patut bui pun. Patut diberikan pada orang yang berjasa. Ilmuwan yang diiktiraf sebagai aset negara, dia kena bagi. Pernah sekali anak Sayyidina Umar, dia tengok ayah dia ni luar biasa, melebihkan Usamah ni. Dalam riwayat ada disebutlah Ibnu Umar Abdullah ni, setengah ulama kata dia nak uji ayah dia, nak tahu jawapan apa ayah dia ni lebih sangat lah. Ayah dia ni nampak lebih sangat, melebihkan. Bahkan dia berasa ayah dia ni jaga Usamah tu lebih daripada jaga dia. Dia pun tanya ayah dia, lima faddaltahu alayya, kenapa agak duk lebih Usamah dengan saya ni? Anak dia bertanya, sebab nampak pelik. Kata Sayyidina Umar, kalau mu nak tahu tak, dia kata, li'anna abahu kana ahabba ila Rasulillah min abika wa huwa ahabbu ila Rasulillah minka fa'athartu hubba Rasulillah ala hibbi fa'athartu hibba Rasulillah ala hibbi. Sayyidina Umar jawab, parah. Mu nak tahu dia sebab apa aku muliakan sangat Usamah ni? Kerana ayah dia tu orang yang paling Nabi sayang. Ayah dia tu, Nabi lebih sayang ayah dia daripada ayahmu. Dia aku lah, aku ni Sayyidina Umar. Ayah Usamah tu, hak nama Zaid tu, ayah Usamah hak nama Zaid tu, Nabi lebih sayang pada ayah dia lagi dengan aku. Lepas tu Rasulullah, lepas tu Usamah ni anak Zaid tadi, Rasulullah lebih sayang nak banding dengan mu. Mu ni anak aku. Kalau ayah dia tu Rasulullah lebih sayang daripada aku, sayang pada ayah dia lagi, begitu juga anak dia, Rasulullah lebih sayang pada anak dia daripada anak aku, yakni mu. Maka aku pun ikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Sayyidina Umar kata. Ini benda ni disebut dalam kitab ni kelebihan ni. Ni benda-benda gini juga musuh-musuh Islam tak boleh terima lah ni. Ketika sakit Rasulullah, sakit yang membawa kepada wafat Rasulullah, Usamah ni dia masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk tu, ni sini dia tidak terang dalam riwayat lain. Rasulullah pun ni, begini kata paut tekak dia. Rasulullah paut, meletakkan tangan di tekak ni, di leher Usamah. Paut letak di muka dia, langsung sementar. Lepas tu Rasulullah pun lepas, dia pun angkat. Maka dia sedarlah bahawa Rasulullah doa kebaikan untuk dia. Sebab tak jelas, tapi masa tu seorang Nabi pun tak jelas kerana sakit, tapi kan dia perasan, dia sedar Rasulullah doa pada aku tu. Walaupun dia tak boleh sebut doa ke dia, sebab letak tu mulut dia bunyilah, tapi dia tak tahu gapo. Fa'arafa annahu, maka dia tahu, dia yakin Rasulullah doa kebaikan untuk dia. Dekat Nabi nak wafat itu. Jadi Usamah ni dia meninggal dunia pada tahun 54 Hijrah. Ketika itu umur dia 75 tahun, di akhir pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Itu cerita lebih biar kita tahu lah. Kita Usamah ini.
Jadi hadis ni pun lebih kurang dengan sani juga. Kita akan perabi di hadis ni. Antara istinbat hadis ni yang pertama sekali, kisah ini kisah ini berlaku kepada Nabi SAW, di mana ketika cucu lelaki dia nak wafat lah, nak mati. Tengok Rasulullah SAW, mana dia memberi pengajaran kepada anak dia dan kepada umat. Kena terima hakikat, sebab itu hak Allah dia. Cuma hak penting sini sesuai dengan tajuk kita ni, fal tasbir wal tahtasib. Hak tu hak naknya, hak sini ya. Yang pertama sekali, mana bila nak berlaku kematian orang yang kita sayang ni, supaya kematian itu tidak berlalu seperti orang kafir, bahkan kita boleh pahala besar, kita kena sabar. Sabar di sini ingat betul, sabar menahan diri daripada menunjukkan sikap seolah-olah tak terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istilah ni dia panggil sabar menghadapi musibah. Sebab sabar ni kan ada banyak jenis. Sabar melakukan ibadat, yang ni istiqamah. Ni sabar mana menahan diri daripada bersungguh, kita kata, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap ketentuan Allah. Tak ada tu. Dan dalam masa sama kita kena mengharap, mudah-mudahan hak ni dengan kita sabar, mudah-mudahan Allah beri pahala, mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan ada ihtisab lagu tu. Dua perkara namanya. Yang kedua, melalui hadis ni juga kita nampak dengan terang lagi, bahawa Nabi Hasan ni dia takwa kok. Siapa terhinjuk-hinjuk Nabi, sekadar tu tak apa lagi, tidak termasuk dalam niyahah lagi tu. Supaya tadi juga lebih kurang. Tapi sini naknya sahabat tu lah. Yang ketiga, jadi sahabat pun tak faham mula-mula. Sahabat pun bimbang, tidakkah ini termasuk dalam niyahah? Sebab tu saat tanya, mahadha, bolehkah begini? Apa ini? Dia takut jadi sebagai Nabi kata tak apa, sekadar ni tak apa lagi, ini rahmat. Sekadar tu tak apa lagi, mengalir kadang-kadang bunyi suara sikit-sikit, siapa jadi ketak-ketak. Kita biasa tengok bila seorang anak dia ni kadang-kadang dia kecek bunyi sekak-sekak macam dia macam nak mati. Sekadar tu tak apa lagi, tak apa tu. Bahkan Nabi kata itulah sebenarnya hati yang hidup, hati yang ada rahmat, hati yang ada kasih belah. Tu. Jadi kesimpulan hadis tu seperti tadi jugalah. Cuma ulama ada juga buat kesimpulan, dia kata berdasar pada hadis-hadis seumpamanya, sebenarnya sabar ketika menghadapi musibah khususnya mati dia wajib sebenarnya. Sebab kalau kita tidak sabar situ, dia semacam kita komplain takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurang dia jadi makruh, sekurang-kurang dia makruh, akan ada dosa kecil situ, tentu tak boleh pahala. Makruh, makna makruh tu kalau sekadar tu nampak. Tapi kalau siapa perkat niyah, siapa perkat macam orang gila, orang hilang akal, tu boleh jadi keharam. Tapi kukuk mana pun ulama memperingatkan kita, bila kita tengok itu jangan kata dosa besar apa tak mengaji. Kita duduk dia sudah, serah dia pada Allah SWT. Sebab boleh jadi dia tak nak kawan. Macam-macam orang bila tak nak kawan, jadi dia pun tidak sengaja tu. Kadang-kadang cabut dia tak sengaja, macam hilang akal. Benda tu tak molek, kena jaga. Tapi kalau berlaku lagu tu jangan kata. Ulama sebut dalam syarah hadis, jangan kata biar, cuba kita pegang dia. Jangan bagi siapa terdedah aurat dia. Jadi bagi orang yang melihat, dia kena ambil iktibar situ. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Sebab tu dia banyak-banyak doa Nabi, ada doa supaya kita boleh teguh menghadapi kematian. Sama ada orang yang kita sayangi mati ataupun kita sendiri mati. Ada doa Nabi yang menyebutkan begitu. Jadi itulah beberapa perkara. Jadi hadis yang seterusnya, hadis Suhaib ini panjang sangat. Ini insya-Allah minggu depan lah kita ambil. Ini panjang ni. Masa setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.